Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Bilal dan khusus bagi tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah subuh yang saya kasih dan hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini tuan-tuan, kita akan ulang kaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada topik yang saya buat pada pagi ini, yang saya cadangkan untuk kita ulang kaji. Mungkin topik ini tuan-tuan pun dah biasa dengar, tapi tak apa, kita ulang kaji. Tengok pada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu topiknya solusi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perpecahan umat Islam. Jadi solusi agak nampak mudah sikit. Solusi Nabi, bagaimanakah Nabi SAW mencadangkan penyelesaian, kaedah penyelesaian apabila menghadapi perpecahan sesama umat Islam. Boleh tuan-tuan Baik tuan-tuan, terdapat banyak hadis dalam kitab Musnad Ahmad terdapat. Saya nak ulas sikit hadis berkaitan dengan perpecahan yang Nabi beritahu bahawa bagaimana umatku nanti, kata Nabi SAW, akan berpecah kepada 73. Hadis ini tuan-tuan menarik kerana mengikut jalur ini hadis ni sahih, mengikut perawi ini hadis tu lemah. Kerana apa? Kerana integriti perawi itu tak sama. Ada perawi yang dia cuba benda yang sama, tetapi hadis itu hukumnya kerana apabila perawi itu kurang integriti, maka apa yang diucapkan walaupun kelihatan sama tetapi tetap dianggap sebagai nilai yang kurang. Lalu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dalam salah satu bidang ilmu hadis ni, nama ilmu ikhtilaful hadis. Nama ilmu tu bagaimana nak mengharmonikan hadis-hadis yang kelihatan berbeza. Mungkin hadis itu sama pada hukum hadis yang sahih, tapi hadis yang sama pada hukum itu ada yang dhaif pula. Macam mana nak buat? Jadi tuan-tuan mati Allah, ulama akhirat ni telah buat satu ilmu bagaimana nak harmonize hadis ini. Jadi Imam Syafi'i buat satu kaedah al-jam'u wa taufiq. Kaedah dia al-jam'u wa taufiq, collect dan harmonikan hadis yang kelihatan berbeza ini. Kerana apa tuan-tuan? Untuk menuju taqwa Allah akan ada titik-titik pertemuan. Itu dia punya prinsip dalam perbezaan ini tuan-tuan. Kita belajar ilmu mantik, ilmu yang ramai orang Islam pun tak ingat ada ke ilmu mantik ni. Sebab ramai orang Islam berfikiran liberal, dia lupa sebelum menjadi liberal tu dia kena belajar ilmu mantik, ilmu cara berfikir yang betul. Di antaranya boleh baca Tafsirul Kabir oleh Imam Fakhrul Razi ni. Namun bukan itu saya nak ceritakan pada ini. Mari kita belajar hadis ini tuan-tuan. Hadis ini saya ambil daripada satu riwayat Tabarani, satu riwayat daripada Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, saya nak mulakan dulu riwayat Tabarani ini. Kedua-duanya makbul, hadis yang hasan. Ada hadis tu dhaif, tapi kita boleh ambil kerana matan atau lafaznya hampir sama. Jadi Imam Syafi'i apabila melihat walaupun perawi tak ada kurang, ada integriti, ada kurang integriti, tapi apa yang diucapkan hampir sama, maka beliau berusaha untuk mengharmonikan. Jadi itulah usaha ulama akhirat tuan-tuan, supaya untuk mengelakkan perpecahan pandangan, kefahaman ilmu. Ini this is knowledge. Sebab itu Islam is reveal knowledge.
Islam ini bukan terbina dengan pemikiran-pemikiran saja, tapi kerana wahyu. Sebab itu tuan-tuan, kita ada Al-Quran, mukjizat terbesar orang Islam, dan kita ada pelbagai ilmu yang bersumberkan kitab. Jadi ulama akhirat tuan-tuan, dia menulis. Kalau dia kalau dia khilaf, dia menulis, bukan semata-mata untuk bermunazarah ataupun untuk berdialog, tapi dia dialog dengan kitab dia. Baik, ini hadis tuan-tuan. Yang pertama, hadis tentang bagaimana Nabi telah beritahukan. Ini ada pelbagai riwayat, tapi saya ringkaskan sebab masa kita agak terhad. Kita ada waktu syuruk. Saya berusaha untuk menyempurnakan sebelum atau sedikit. Boleh tuan? 5 minit lepas waktu syuruk kita berhenti, boleh? InsyaAllah kita maksimiskan masa. Baik, saya bacakan matan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan fawahidatan fil jannati wa sinatani wa sab'una fil nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu timbulnya istilah ahlus sunnah wal jamaah tu. Baik, maksudnya apa tuan-tuan? Nabi Muhammad SAW bersabda, ini riwayat At-Tabarani. Demi Tuhan yang berkuasa ke atas Muhammad, akan apa? La taftariqu ummati ala 73 firqatan. Akan besok berpecah umatku ni menjadi 73 pecahan kelompok. Ini dah Nabi ramalkan tuan-tuan. Ketika Nabi sabdaan ini, 4 orang khalifah tu belum lagi menjadi khalifah. Bani Umawi, Bani Umayyah, Bani Abbasi belum lagi ada. Tapi Nabi telah meramalkan. Cabaran akhir zaman, satu ujian umat Islam, setelah kewafatanku, kata Nabi SAW, akan terpecah umat ini sampailah 73. Ini pun 73 ni pun dalam ilmu hadis, ilmu syarah, dia satu benda yang agak unik, menggambarkan bukan semata-mata 73 tetapi akan banyak lagi pecahan, menunjukkan dia punya numbers yang agak banyak pecahan ini. Baik, tapi Nabi beritahu solusinya tuan-tuan. Hanya satu saja akan masuk syurga. Daripada 73 tadi menekal baki 72. Wa isnatani wa sab'una finnar. 72 akan masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi sahabat Nabi yang ketika itu mendengar ucapan Nabi ini bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, dan lafaz Tabrani ini daripada guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan menjadi perbincangan kita kejap lagi, sabar dulu. Kita tengok satu lagi tuan-tuan, satu lagi lafaz, satu lagi periwayatan. Yang ini kita ambil daripada Imam Tirmizi. Tuan-tuan doakan, kami akan memulakan terjemahan dan syarah Tirmizi yang lengkap, insya-Allah. Kerana ada tawaran dan memang kami nak buat, tapi bila ada tawaran dana, insya-Allah kita akan buat. Doakan tuan-tuan, insya-Allah. Nanti tuan-tuan boleh buka app saja. Kami dah mula buat dah malam tadi. Saya nak cerita je. Doakan tuan-tuan. Baik. Ini dia lafaz daripada Imam Tirmizi. Inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millata kulluhum finnar. Millata kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu lafaz lain pula Nabi menceritakan. Dia kata Nabi beritahu ilmu tentang Bani Israel. Kenapa tuan-tuan? Kerana sebelum Islam adanya Bani Israel, adanya Nasara. Ini kaitan. Kerana di situ ada Nabi Isa AS, ada Nabi Musa AS. Inilah kehebatan. Akhirnya Allah membangkitkan seorang Rasul bernama Muhammad SAW yang membawa agama Islam ini. Maka Nabi beritahu bahawa Bani Israel Yahudi itu berpecah kepada 72 golongan. Dan umatku berpecah ber 73, tambah satu lagi tuan-tuan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi sahabat-sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, golongan yang satu itu adalah mereka yang berpegang sebagaimana akidahku
ma ana alaih wa ashabi, dan akidah sahabat-sahabatku, iaitu khulafa ar-rasyidin, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan Allah, mari kita lihat bagaimanakah huraian ulama terdahulu. Sebelum saya bagikan pandangan saya kena menghormati di sana ada syarah hadis. Jadi tuan-tuan Allah, saya kena raikan juga pengkaji terkini kat Malaysia ni yang buat tentang tajuk ini, yang buku kan dah pun tuan-tuan boleh cari penerbitnya penerbit USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Dekan sekarang ni, Dekan Al-Quran Al-Sunnah, Prof. Madya Dr. Maksudi. Dia buat buku tu bagaimana cerita pasal perpecahan ummah ni. Saya tinggal kat pejabat tu. Tak tahu macam mana petang kemarin, terlupa nak balik. Tak apalah. Tapi saya ingatlah sebab saya dah biar baca dah buku tu. Kebetulan beliau buat PhD dengan saya. Dan saya masih ada pengkhususan kita raikan. Jadi kalau tuan-tuan nak panggil dia, bagus juga. Baik. Tuan-tuan mati Allah, saya bagi ringkasan 3 untuk memahami hadis ini SAW. Ini solusi Nabi. Dan cita-cita kita tuan-tuan, memang akhir zaman ni banyak fitnah. Itu kita kena terima. Pertama, akhir zaman ni akan bukan saja 73, mungkin lebih banyak lagi akan lahir. Tuan-tuan boleh kira, saya tak mau detailkan kat sini sebab kita nak ambil pengajaran yang utama. Jadi tuan-tuan mati Allah, inilah ujian akhir zaman yang kita kena lapang dada dan kita kena faham dan meletakkan diri kita di mana. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, apabila ini merupakan ujian akhir zaman dan bermulanya ujian itu juga selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita tengok khususnya pada 2 zaman sahabat Nabi sallallahu yang besar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Kedua-dua ini masih lagi terkawal. Walaupun yang kedua ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah dalam masjid. Okey. Itu dah mula dah. Tetapi masih lagi terkawal kerana apabila naik Sayyidina Uthman bin Affan. Namun sudah mula tuan-tuan, bibit-bibit perpecahan itu sudah ada sehingga Sayyidina Uthman bin Affan mati dibunuh ketika baca Quran oleh orang Islam. Begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu an juga mati dibunuh oleh golongan Khawarij, dikatakan oleh orang Islam sendiri yang membunuhnya. Jadi apabila berlaku 2 pembunuhan khalifah ini tuan-tuan, bermulalah ikhtilafan kasiran, perpecahan umat Islam yang asalnya berdasarkan kepada ilmu tetapi menjadi golongan yang ekstrim sehingga umat Islam berbunuh-bunuhan. Ini kita kena lapang dada tuan-tuan, kerana ini cabaran umat Islam. Bukan kita nak beritahu negatif, tidak, tetapi umat Islam akan diuji dengan perpecahan yang asalnya berdasarkan bacaan ilmu tetapi bila membawa kepada emosi yang tidak terkawal sehingga boleh membunuh orang sesama Islam. Nauzubillah min zalik. Dan poin yang kedua, kata ulama hadis tuan, hadis ini menunjukkan Nabi SAW memberikan solusi, memberikan penyelesaian bila menghadapi isu perpecahan. Pelbagai bidang ilmu pun pecah begitu begini tuan-tuan, dalam bidang lain pun begitu juga. Maka ingatlah, kita ada pilihan terbaik untuk kita ikut siapa? Syarah ulama hadis, ma ana wa alaihi wa ashabi, itu maksud dia apa? Ataupun disebut Ahlussunnah Jamaah tu ialah ulama akhirat. Bermula dengan khulafa ar-rasyidin dan ulama akhirat yang memegang amanah ilmu dan menyampaikan ilmu dalam bentuk ibadat untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ini saya ringkaskan. Jadi bagaimana pula dengan ayat yang akan kita baca yang Allah SWT menyebut beberapa cara untuk kita menghadapi ini, insya-Allah sebentar lagi. Tapi itu perkara yang kedua. Kita kena bukan tak nak ikut pemimpin politik tuan-tuan ya, tetapi kita kena mencari hamba Allah yang berusaha dengan ilmu untuk mencari keridhaan Allah, bukan kepentingan manusia tapi mencari keridhaan Allah dan membawa manusia mencari keridhaan Allah. Jadi kelihatan orang berilmu lebih genuine mencari keridhaan Allah. Ini kata Nabi dan syarah ulama. Sebab itu Nabi beritahu dalam hadis Tirmizi, al-ulama warasatul anbiya. Jadi Imam Ghazali beritahu, carilah ulama akhirat. Dia lebih mencari keridhaan Allah
bawa manusia cari keridhaan Allah, bukan cari dia punya populariti. Itu yang jelas. Saya tambah komen saya. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, Nabi SAW menyebut dan ulama menghuraikan kepentingan untuk kita merujuk surah Nisa ayat 59 sebagai satu solusi apabila kita berlaku konflik ataupun disagreement ataupun berlaku perselisihan yang bermula perselisihan pandangan ataupun mungkin dalam ilmu pun ada perbezaan, apa nak ikut. Maka menghuraikan hadis ini, ulama kebanyakannya menyebut penting untuk kita rujuk ayat Allah SWT di antara ayat 59 surah Nisa. Ayat 59 surah Nisa. Saya bacakan sebagai ulang kaji, tuan-tuan. Ayat ni biasa kita dengar. Satu ayat yang 59 ni lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan, ulama dalam masyarakat hadis ni suruh kita fahami ayat ini. Di antara ayat yang jelas Allah perintahkan bila kita berada dalam konflik, kita kena ikut perintah Allah ini. Jadi dalam masyarakat hadis ni, hadis kembali balik pada Al-Quran. Itu kaitan antara Quran dan hadis. Ini kita kena tengok pula sedikit ilmu tafsir, tapi saya bacakan terjemahan dia. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, orang yang kamu beri kuasa dan Allah beri kuasa, kamu ikut memerintah kamu, terutama mungkin dalam aspek politik dan agama khususnya. Okay? Dan jika kamu berselisihan, jika kamu berada dalam konflik, itu ayat saya lah. Jika kamu berada dalam keadaan berselisih faham dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan, cari solusi dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan Allah beritahu, tuan-tuan, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikianlah lebih baik bagi kamu dan lebih baik kesudahannya. Lebih kurang begitu, tuan-tuan, terjemahannya lah. Kita rujuk pada pimpinan Rahman. Baik, tuan-tuan Allah. Apabila kita rujuk Al-Quran, maka di antara ahli tafsir yang saya bagi ringkasan pada hari ini, tuan-tuan, banyak ni, tapi saya ringkaskan bahawa dalam ilmu ulum Al-Quran, ilmu tafsir sekalipun menyebut ketaatan kita kepada Allah dan Rasul mutlak. Kita tak boleh nak argue, kita nak taat kepada Allah berdasarkan ilmu. Dia tidak ada syarat. Namun ketaatan kepada ulil amri, dia dinamakan ketaatan yang tidak mutlak atau muqayyad dalam masalah. Artinya ada bersyarat. Syaratnya selama mana mereka ulil amri itu mengikut Allah dan Rasul. Itu dalam kita faham bila kita buka kitab syarah ataupun kitab tafsir, itulah di antara benda penting. Dan berikutnya dihuraikan seperti Ibnu Katsir dan sebagainya menghuraikan tentang perselisihan ini hendaklah disatukan, diharmonikan. Kerana mengambil pada ketetapan Allah, apabila berlaku kamu tidak ada pandangan lain, baik suami isteri ke, baik begitu begini sama Islam ke, baik di kalangan ilmuwan ke, ulama ke, hendaklah kembali kepada kebenaran berdasarkan ilmu yang Allah telah turunkan kepada kamu, iaitu sumber Al-Quran dan hadis. Betul-betul. Sehinggalah Nabi SAW menyebut tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu, tuan-tuan Allah, dalam ilmu akidah, khususnya ilmu fardu ain, tuan-tuan, kita kena belajar sampailah kita ni Allah ambil nyawa semua orang Islam.
baik dia profesor atau profesor tuan ya, terus belajar ni satu perkara yang fardu, kerana manusia tidak boleh ingat dan tidak boleh pakar semua perkara. Untuk kita mencari titik-titik pertemuan jika ada perbezaan. Sebab itu tuan-tuan Allah, saya huraikan lagi bagaimana pandangan ahli tafsir menyebut bahawa berbeza ulama yang akhirat dan ulama dunia, dia akan mencari penyatuan, tidak melebarkan perpecahan. Tuan-tuan ya. Saya ulang sekali lagi ni. Ulama akhirat yang kita nak ikut ni tuan, dia mencari penyatuan, meeting point. Bukan division, bukan meluaskan lagi perbalahan. Okey, jadi apa yang ulama akhirat ni buat? Terutama di zaman sahabat Nabi, mereka menulis ilmu. Artinya ada kitab. Mereka tak gunakan ini untuk menunjukkan siapa lagi hebat. Bukan itu tuan-tuan. Debat ini ataupun muzakarah ini bukan menunjukkan siapa lagi hebat. Tapi yang kita lihat, kelihatannya, tengoklah kat bawah tu kan. Pengikut ni kata itu ini kena betulkan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ulama pada abad kedua Hijrah, zaman sahabat sampai zaman kedua Hijrah dan berikutnya, mereka mencari penyatuan berdasarkan ilmu. Jadi mereka buat kitab. Bila mereka buat kitab, barulah mereka bermuzakarah. Jadi mereka muzakarah dengan kitab mereka. Tuan-tuan. Sebab itu kita dapat lihat tidak ada perbalahan emosi ataupun yang membawa kepada ekstremisme, ketaksuban pengikut kepada mana-mana perbezaan. Kerana kita kena baca dengan tenang, kerana membaca dengan tenang, dengan mendengar dengan emosi ini akan melahirkan natijah yang berbeza. Tuan-tuan membaca Quran tenang tak? Tenang. Baca buku rasa relax tak? Sepatutnya relax. Tapi kalau kita berdebat dengan emosi menggunakan tanpa ini, dia akan menunjukkan siapa lagi kuat, siapa lagi menang, siapa menang, siapa kalah. Jadi syaitan akan masuk tengah-tengah tuan-tuan untuk melihatkan lagi. Sebab itu ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari, macam-macam lagi tuan-tuan imam, semua ada kitab. Ibn Hajar Asqalani tuan-tuan, tengok kitab pun kita boleh tidur. Banyaknya kitab mereka. Untuk Imam Nawawi rahimahullah, tuan-tuan tengok segala tu benarlah mereka, dia sampai tak kahwin kerana khidmat dia untuk ummah ni melalui ilmu. Menulis dan terus menulis, buat research lagi. Tuan-tuan confirm ahli syurga lah. Ada kita dengar Imam Nawawi ini berdebat kalah? Ada tuan-tuan dalam sejarah? Tak ada. Kerana di situ akan membuatkan lagi perpecahan. Perbalahan pengikut akan, ini lagi kuat. Itu tuan-tuan. Saya debater lah, saya tahulah. Saya debater UM. Tak boleh tuan-tuan. Bolehlah untuk menang itu, tapi rupanya kena kembali jadi ahli ilmu, kena tulis. Tapi itulah jihad. Kerana kalau kita nak ikut, nak bawa ummah ni tuan-tuan, kita kena kembali. Sebab itu ayat ini kita kena hormati dan lapang dada dengan pemimpin umat Islam yang Allah takdirkan berada di zaman itu. Ini saya nak poin berikutnya, solusi kita. Umat Islam kena sabar. Banyak hadis ni. Dalam kita menghormati pemimpin, tuan-tuan, pemimpin Islam Allah akan datangkan pelbagai bentuk ujian. Tengoklah sejarah. Seperti yang berlaku Khulafa' Rashidin pun tuan-tuan, ada yang lama, ada yang tak lama dibunuh. Begitu punya baik, sedang baca Quran pun ada orang Islam nak bunuh dia tuan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. La haula wala quwwata illa billah. Tapi itulah dia ujian. Jadi itu sebabnya tuan-tuan mati Allah, kembali kepada kita bersama dengan pemimpin Islam ini, sampai ada hadis tuan-tuan, Nabi suruh bersabar walaupun pemimpin Islam tu kelihatan zalim, tapi dia semayang. Contohnya, kita kena bersabar. Kerana mungkin mudarat besar kalau kita nak jatuhkan pemimpin yang itu dengan bentuk kezaliman, maka mungkin akan mudarat besar kepada umat Islam di negara tersebut. Buktinya tuan tengoklah apa yang dah berlaku. Betul tuan, saya mengiyakan, membenarkan. Tengok di Iraq, tengok di Libya, tengok di Syria dan sebagainya. Bila kita gunakan emosi, bangkit sesama orang Islam,
Dan malangnya tidak mengikut ilmu, tapi mengikut emosi, mana yang boleh bunuh segera, penuh kekejaman, penuh kemanusiaan, seperti mana juga orang bukan Islam buat dengan orang Islam Palestin, Yahudi Zionis ini. Tetapi kita nak ingatkan orang Islam perlu berjaga-jaga. Sebab itu tuan-tuan Allah, di antara hadis dalam Sahih Muslim yang tadi bersama dengan saya ni, bagaimana Nabi menyebut bahawa solusi terbaik saya nak terus pergi ialah kita bersama dalam majlis ilmu. Kita melazimi majlis ilmu yang mana ilmu itu membawa kita kepada akhirat. Muhasabah kita kepada akhirat, mengutamakan wal akhiratu khairu abqa. Sebab tuan mengajar ilmu fardu ain ni tak lain tak bukan untuk mencari keridhaan Allah, untuk bawa orang uruskan dunia ni kepada akhirat, kepada kematian. Kita kena bersabar lazimi majlis ilmu ini. Walaupun kita mungkin tak ada orang gelak ke, tak ada ketawa atau bahak ke tuan ya, tapi kena sabar. Inilah ilmu menyelamatkan untuk kita bersatu, untuk kita kuat. Itu poin yang berikutnya. Kemudian tuan-tuan, Nabi juga berpesan, setelah kita lazimi majlis ilmu, kita hendaklah melazimi solat atau ibadat berjemaah. Ia menarik tuan-tuan. Kerana inilah juga yang Nabi beritahu ada beza antara solat orang yang betul-betul baik dengan munafik ni, ada beza yang seperti Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi apabila kita melazimi ilmu tapi kita buat dengan amal, terutama ibadat, maka ini akan memperkuatkan ukhuwah, apatah lagi solat yang terbaik solat berjemaah, apatah lagi terbaiknya di masjid sebagai contoh. Sebab itu tuan menanamkan keimanan bahawa untuk bersatu ni orang Islam kena hadir majlis ilmu dan majlis ibadat bersama-sama. Tempatnya ialah masjid. Ini hadis Nabi. Sebab itu tuan-tuan Allah, apabila orang berada pada masjid tuan-tuan, ini dihuraikan oleh Imam Nawawi. Kita hanya ada seorang imam, seorang Bilal, dan kita mesti menjadi makmum. Jadi untuk Nabi beritahu solusi kepada perpecahan ini untuk bersatu, mesti bersedia menjadi imam dan makmum. Seperti mana solat itu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, dan kita menjadikan dalam bentuk ukhuwah, kasih sayang untuk melahirkan kekuatan. Sebab itu tuan-tuan, semua sahabat Nabi yang 4 ni tuan, sesibuk mana sekalipun mereka akan jadi imam, walaupun mereka menjadi khalifah seperti Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Mereka walaupun menjadi khalifah tetapi mereka akan jadi imam solat untuk membawa semua ini kepada ketundukan kepada Allah, untuk menyatukan hati-hati ini tuan-tuan, bukan dengan semata-mata dengan ilmu, tapi kena bawa dengan ibadat. Sebab syaitan akan masuk bila dah mungkin dapat sedikit tahap ilmu, dialah mula ego. I'm Professor A sebagai contoh tuan-tuan. Ini yang pernah saya dengar lah. I'm Professor B. Na'udzubillah. Saya bila tengok tu saya kata la haula wala quwwata illa billah. Sikit je tuan-tuan Allah bagi. Kita tak boleh claim, oh I'm the most, tak boleh tuan-tuan. Allah bagi sikit je. Selagi lepas tu Allah ambil kita stroke, tak ada apa tuan-tuan. Tak ada masa nak claim dengan Profesor A. No. Allah bagi pinjam ya. Sebab itu tuan-tuan Allah, ibadat ini akan menjadikan kita hanya satu aja. Kita jadi makmum ataupun kita jadi imam. Seorang aja. Dia tak boleh ramai. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Allah tunjukkan bagaimana macam tu punya baik pun orang jahat akan masuk dan tikam dia ketika dalam solat. Jadi tuan-tuan, poin yang berikutnya, kata ulama dalam memahami ayat ini, kenapa ada zalik ahsanu khairu ahsanu ta'wila itu? Kerana kalau kita tak ikut cara ini tuan-tuan, syaitan akan masuk dan melebarkan lagi. Sebab itu 73 tadi tuan-tuan, ada ulama menghitung begini perpecahan yang berlaku. Saya bacakan di antara ulama punya kajian. Bagaimana boleh berlakunya 73 itu.
Al-Imam Mufti Syekh Sa'id Abdul Rahman bin Muhammad bin Husin bin Umar Al-Ba'lawi memberi kesimpulan. Kumpulan yang berpecah umat Islam ni, dia kata Syiah berpecah kepada 22 aliran. Tuan-tuan, ini menarik juga dapatan kajian beliau. Khawarij berpecah kepada 20 aliran, Mu'tazilah berpecah kepada 20 aliran, Murji'ah berpecah kepada 5 aliran, kemudian Najarlah berpecah pada 3 aliran, Al-Jabariyah berpecah pada 1 aliran, dan Musyabbihah berpecah pada 1 aliran. Jadi semua 72 campur dengan satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, kita kena faham ini ilmu yang memang ada dalam ilmu akidah, ilmu fardu ain. Cuma saya nak beritahu, poin yang saya beritahu tadi, syaitan akan masuk dalam kumpulan-kumpulan ini dan membentuk satu keganasan untuk berperang sesama orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah beritahu, apabila dua kumpulan mukmin ni, wa in ta'ifatan minal iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bila dua kumpulan mukmin ni tuan-tuan, orang beriman tapi dia akan berbunuh-bunuhan, maka kita yang menyaksikan fa aslihu bainahuma, hendaklah kita usaha untuk mendamaikan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, solusi Nabi ialah, saya ulang sekali lagi, mesti berasaskan ilmu dan ibadat. Sekiranya ini tidak ada tuan-tuan, kita akan semakin berpecah. Dan ibadat dalam Islam ini, dia merupakan ibadat yang bersumberkan kepada ilmu yang kita kena akui fardu ain itu asas pada kehidupan orang Islam. Yang ada ilmu berkaitan akidah, ada ilmu syariat, ilmu akhlak. Kena rangkumkan 3 ilmu ni tuan-tuan untuk kita mencari titik pertemuan dalam bersaudara. Kerana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi sebab itu tuan-tuan, poin yang berikutnya, kita kena hormati institusi agama yang ada ketika itu Allah berikan. Walaupun kita ada punya pandangan, kenapalah ada begitu begini, kenapalah dia bawa begitu begini kat parlimen, contoh apa-apa orang undang, kita kena hormati maslahah yang ada untuk mereka buat. Kita kena hormati dulu. Sebab setiap tempat tu ada maslahah dia. Negeri A ada masalah, negeri B ada masalah. Bila negeri A cuba nak buat begitu, kita kena hormati. Dan serahkan kepada orang yang layak memutuskan tu untuk buat keputusan. Dan analisis saya tuan-tuan, sebelum berakhir kuliah ni, saya nak bagi pandangan saya. Boleh ya? Malaysia ni, pandangan saya tuan-tuan, Malaysia ni satu-satunya negara di dunia ini yang masih harmoni. Dengan kepelbagaian kita, Allah bagi rahmat, kita masih tenang. Kenapa? Kerana sistem foundation fardu ain kita not too bad but quite enough, quite good berbanding dengan tempat lain. Berbanding dengan negara di utara kita, termasuknya negara di sebelah selatan kita. Kita masih lagi Allah bagi nikmat majority. Nah, ini saya akuilah setelah saya pergi tempat sana, saya tengok depan mata. Walaupun tempat tu dua ayah saya pernah duduk kat 7 tahun tuan-tuan di Patani ini. Tapi bila saya tengok, saya benarlah bahawa kita masih menjadi tempat yang alhamdulillah tuan-tuan. Kita kena akui nikmat ini Allah bagi mungkin sementara. Kita ada sistem pengajian, kita ada sekolah agama tuan-tuan, subhanallah. Kita ramai majoriti orang nak baca Quran. Orang nak masih ada lagi kita, walaupun ada macam-macam, tetapi majoritinya sistem pendidikan agama kita yang dibuat oleh ulama dulu tentang di Malaysia ni, kita kena syukuri. Berbanding ke tempat. Tuan-tuan pergi Kemboja tengok. Tuan-tuan pergi dekat Hanoi, tuan-tuan pergi dekat Satan begitu begini di utara kita ni. Maka kita diharapkan untuk membimbing mereka, baik di sudut fizikalnya, baik di sudut ilmu dia, baik di sudut bahasa, budaya. Itu tuan-tuan tak pergi lagi belah Riau kan? Tuan-tuan boleh tengok macam mana kita ni, alhamdulillah, sistem kita ni tuan-tuan berbanding dengan negara seberang pun, kita masih lagi, alhamdulillah. Kita kena syukuri dan pertahan dan kembangkan ini, sekiranya kita nak menikmati lagi nikmat ini.
Sebab itu tuan Allah, betul kita ramai mufti, tapi majoriti kita dapat mencari khidmat. Semua menghormati setiap individu yang bernama mufti ini, dan mereka mencari titik-titik pertemuan walaupun mungkin ada perbezaan sedikit. Tapi ini kita kena syukuri tu. Sebab itu di Malaysia ini tuan Allah, solusi kepada apa-apa persekitaran ini tuan, hendaklah kita kembali pada ilmu. Dan tertingginya setiap negeri itu ada majlis fatwa. Memang ramai orang kata lambatlah begitu begini, bukan mudah tuan-tuan. Nak mensabitkan sesuatu hukuman ini dia perlukan masa. Dia perlukan banyak bicara. Jadi sebab itu tuan-tuan, kesabaran ini adalah merupakan di antara perkara yang Nabi tuntut kepada umat Islam akhir zaman. Bersabar ketika kamu masih dalam keadaan Allah beri nikmat, ada kuasa, ataupun kamu menjadi minoriti. Kerana Allah akan bagi rahmat selama mana kamu bersabar menghadapi ujian ini. Cara bersabar itu tuan-tuan apa dia? Caranya tadi kembali pada paling tidak dua basic dalam Islam ini, ilmu dan ibadat, yang berasaskan pada akidah. Dan cara hidup kita berakhlak, beradab. Sebenarnya tuan-tuan, walaupun negara kita tidak semaju macam negara Teluk tuan-tuan, tapi bila dibuat secara kata orang perbandingan secara objektif, ternyata kita ada kelebihan di Malaysia ni tentang adab dan akhlak. Ini saya nak beritahu. Kita tak gunakan emosi bila kita berbeza pendapat. Saya ada ramai pensyarah Arab tuan. Tapi selagi orang Melayu jadi ketua ni, kalau biarkan memang negara ni kata negara ni macam ni, tepuk sekali meja, haza Malaysia. Ini Malaysia. Baru dia tahu. Nak duduk sini, ikut cara Malaysia. Kita ada adab. Kita memang berlapik, tuan-tuan, untuk menjaga kekuatan. Ini yang angkat ni tuan-tuan, angkat meja nak bertumbuk. Saya kata, ini bukan tempatnya. Walaupun kau tak nak belajar bahasa Melayu, kau boleh cakap bahasa Inggeris ke sini, tapi please respect. Malay Muslim ini ada adab. Sebab itu tuan-tuan, inilah kesyukuran kita. Dan terbukti tuan-tuan, bila kita pergi Mekah, tak ada satu benda, bangsa ataupun negara yang mempunyai adab lebih, sabar, sehingga digelar sebagai ahsanun nas, sebaik-baik manusia ni kat Malaysia. Saya bagi sikit motivasi dan fakta lah. Sebab itu cabarannya, selama mana kita nak jadikan adab dan akhlak ni untuk kita bersatu walaupun kita berbeza. Sebab itu Nabi SAW, pakaian terakhirnya ialah akhlak. Akhlak Nabi ni tuan-tuan yang memang sampai sekarang menjadi satu simbol kehebatan Nabi Muhammad SAW bersama dengan kebenaran akidah syariat. Apa yang dibuat, semua Nabi laksanakan dalam bentuk adab. Nabi membuka Mekah tuan-tuan, baca surah Al-Fath. Nabi membuka Mekah bukan seperti dah macam perang Badar. Nabi membuka Mekah dengan perjanjian Hudaibiyah, penuh sabar. Sebab di situ ada rukun Islam yang kelima kena buat. Apa dia? Haji. Jadi akhlak Nabi itu tuan-tuan, walaupun ketika itu sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu merasa macam duka cita, kenapa kita tak tunjukkan kuasa kita? Kita berperang atau begitulah lebih kurang. Malu kita nanti balik orang Yahudi kat Madinah kita macam mana. Tapi bila Allah turunkan suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina, jaminan kita akan menang nanti kat Mekah, tapi cara aman. Artinya tuan-tuan, ketika itu Islam penuh dengan adab, penuh dengan penghormatan akhlak menunaikan janji Hudaibiyah itu, sehinggalah Mekah dibuka oleh Allah dengan aman, sehingga Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Sebab itu tuan-tuan, orang Melayu kita ini menjadi contoh yang kita kena hormati, kita kena syukuri tuan-tuan. Kita akan menggunakan adab yang merupakan cara hidup Islam kita.
Sebab itu tuan-tuan, di tanah Melayu ni menjadi penghormatan pada orang Arab kerana kita tinggi kesabarannya, dia kata. Tapi jangan sampai kesabaran itu tuan-tuan menyebabkan kita menjadi akhir daripada majoriti jadi minoriti. Kerana musuh-musuh ni akan divide and rule, seperti mana berlaku di utara negara kita dan tempat lain. Sebab itu tuan-tuan Allah, inilah kesimpulan yang saya dapat sampaikan, bagaimana kita kena pertahankan tuan-tuan institusi masjid di Malaysia ni, kita kena pertahankan institusi sekolah agama kat Malaysia ni. Dan tuan-tuan tahu ataupun tidak, di negeri Thailand dah mula meniru bagaimana kita integrasikan antara ilmu akademik dengan ilmu fardu ain. Tidak ada sekolah boarding school di Malaysia ni seperti dia belajar akademik, dia juga hafal Quran sebagai contoh. Pelajaran banyak tuan-tuan. Tetapi rupanya dengan Al-Quran ni boleh memberikan ketenangan, boleh memberikan kekuatan kepada subjek akademik yang profesional. Saya kena hormati Unit 10 sebagai contoh. Bila dia berani bawa mechanical engineering bersama dengan program tahfiz diploma daripada anak-anak terpilih. Jadi akhirnya jadi engineer, jadi yang berkaitan. Tetapi ada Al-Quran. Dan mereka berjaya tuan-tuan mendapat kerja di peringkat mana-mana tempat. Dan ini ceritanya, contoh kita ini tuan-tuan belum banyak berlaku di tempat lain, termasuk di negara Arab Saudi, termasuk di negara Teluk. Kita hantar pelajar kita untuk belajar value tapi dengan adab. Saya pesan dengan 5 orang pelajar saya sekarang ni dekat Qatar University, pastikan kita adab, kitalah menjadi satu benchmarking kita. Tunjukkan kita punya integriti, tunjukkan ni, walaupun mungkin di sudut bahasa Arab, mungkin di sudut hafazan orang Afrika lagi cepat. Allah ciptakan orang Afrika tuan the fast learner in the world lah. Pengalaman saya berkawan, dia boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Negeri Sembilan mungkin sebulan. Dia fast learner. Tetapi yang kita ada tuan-tuan, walaupun tak fast learner macam mereka, tapi kita ada adab. Inilah heritage kita. Inilah heritage ulama-ulama Nusantara. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, kesimpulannya kita kena syukuri rahmat Allah di tanah kita ini, bernama tanah Melayu akhirnya bertukar Malaysia ini, dengan apa yang ada, dan kita pertahankan generasi kita untuk generasi yang berakhlak, beradab dengan kekuatan ilmu dan ibadah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita berdoa orang non-Muslim di Malaysia ni akan menghormati, dan kita memberi impak yang cukup dahsyat secara directly ataupun tidak secara direct kepada adab ini, dan menjadi satu dakwah bila melihat orang Islam ini kebanyakannya akan yang lebih beradab, lebih berakhlak dan bermoral. Jadi inilah tuan-tuan kesyukuran kita, dan inilah solusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada berbeza, we agree to disagree, tetapi dalam lingkungan adab dan ukhuwah melalui ibadah dan ilmu. Semoga mendapat manfaat untuk kita renung-renungkan, untuk kita bina keluarga kita tuan-tuan, keluarga yang penuh dengan adab berdasarkan pada akidah dan syariat, dan insya-Allah rahmat Allah akan bersama kita membina keluarga, masyarakat dan negara. Itu saja daripada saya tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan, semoga ada kebaikan. Soalan boleh WhatsApp saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.